Satu, paling tinggi dua saja yang disebut dalam tajuk. Hak lagi-lagi tu duk mana dalil dia? Mana bukti dia? Susah kita dapat. Nana. Bukan kita hak biasa ni, hak ngaji sikit-sikit ni. Hak lama dah, hak buat syarah Bukhari ni sendiri pun pening juga. Sini. Kira-kiranya pilot driver kapal terbang tu pun pening juga. Kira-kiranya sini ni. Tapi kelebihan kita, apabila ngaji kita tahu apa dia pening, apa dia pening. Kita orang biasa pun boleh tahu. Kurang-kurang. Hari ni apa pening, apa dia pun nampak pucat hari ni. Kenaling. Padahal dia tu pilot dah. Sebab sadilah mengikut kaedah biasanya tajuk tu perlu dibuktikan. Tajuk itu perlu dibuktikan. Dia ada istilah dia sendiri. Nanti kita baca bawah ni, kita baca. Tapi sini tak boleh. Sebab tu kita tengok dalam tajuk ni tidak mengikut tertib lah, tidak nak baca daripada awal. Tapi tengah tu kita tengok tajuk bab ini, tengok nota di tengah dekat ada bold, tulisan pertama, kedua, ketiga tu ada 3 baris sebelum tu. Tajuk bab ini agak muskil. Situ kita tengok situ dulu. Apabila setiap dakwaan yang terdapat di dalam juzuk-juzuknya hendak dibuktikan dengan hadis yang dikemukakan Bukhari di bawahnya, seperti yang lazim dilakukan oleh beliau. Apa kita sebut tadi lah. Kalau kita nak buat lagu tu memang muskil. Sebabnya ialah beliau hanya mengemukakan satu hadis sahaja di bawah bab ini, sedangkan tajuknya boleh dibahagikan kepada 6 juzuk. Tadi, hak sebut tadi. Tak apalah, kita tinggal 6 juzuk tadi, bukan sebut dah. Lepas pada tu lepas pada yang ke-6 tu tengok hadis yang dibawa oleh Bukhari paling tinggi boleh dikaitkan dengan 2 juzuk daripada juzuk-juzuk yang disebutnya itu. Paling tinggi kalau kita nak kaitkan, dia boleh dikaitkan dengan 2 juzuk saja, paling tinggi. Kalau tidak susah. Ia tidak dapat membuktikan kebenaran 4 lagi daripadanya, di mana hadis-hadis yang menyabitkannya atau membuktikan di mana hadis-hadis yang menyabitkannya atau membuktikan kebenarannya. Mana yang hadis? Kalau mengikut kaedah skala sepatutnya kena ada lah. Memang sesetengah pensyarah Bukhari telah berhadapan dengan kemuskilan di sini apabila mereka menganggap tarjamatul bab Bukhari ini sebagai tarjamah musbatah. Orang panggil itu istilah tu, tarjamah tajuk musbatah, iaitu tajuk bab yang harus dibuktikan kebenaran dakwaannya dengan hadis-hadis yang dikemukakan di bawahnya. Itu orang panggil tarjamah musbatah. Padahal tajuk bab Bukhari ada yang musbatah dan ada juga yang musbitah. Itu dua istilah. Tajuk bab ini sebenarnya adalah musbitah, bukan musbatah. Maksud tajuk bab musbitah ialah tajuk bab yang juzuk-juzuknya membuktikan kebenaran dakwaan yang terdapat di dalam salah satu juzuknya yang utama. Itu musbitah. Juzuk kedua hingga ke-6 di dalam tajuk bab ini misalnya adalah juzuk-juzuk yang membuktikan kebenaran dakwaan yang terdapat di dalam juzuk pertamanya, iaitu juzuk pertamanya apa dia? Babu wujubis salah fi thiyab, bab wajib bersembahyang dengan memakai pakaian yang menutupi aurat. Itu bahagian paling utama dalam tajuk. Ini juzuk yang paling utama. Hak ni lah hak sebenar yang hendak dibuktikan kebenarannya oleh Bukhari. Hak lain-lain lagi bahagian tajuk yang kedua, ketiga, keempat, semua tu sebenarnya nak membuktikan kebenaran bahagian pertama itu saja.
Termasuklah hadis di bawahnya untuk membuktikan kebenaran yang juzuk yang pertama itu. Betul. Semua ni nak membuktikan hak bahagian pertama. Pelik tu. Lagu ni orang panggil terjemah muthbitah, bukan terjemah muthbatah. Skala-skalanya biasanya terjemah dia tu bersifat muthbatah. Muthbatah artinya tajuk yang mesti dibuktikan kebenaran. Dia buktikan kebenarannya dengan hadis-hadis di bawahnya. Tetapi di sini tidak. Tajuk itu sendiri membenarkan, membuktikan kebenaran salah satu daripada juzuknya yang utama. Macam di sini yang mula-mula tu lah. Apa bukti? Wajib kita memakai pakaian yang menutupi aurat dalam sembahyang. Apa bukti? Semua yang disebutkan di dalam tajuk itu, termasuk di dalam hadis ni, membuktikan hak tu. Itu orang panggil terjemah muthbitah. Lagu ni. Itu istilah dia. Pelik tu. Kalau tak mengaji juga benar, tak jumpa. Kalau tidak ada bening, apa ni Bukhari? Buat mari limonan. Hadis hanya sesuai untuk membuktikan satu saja daripada. Apa Imam Bukhari buat lagu? Lalu ada orang-orang yang tidak faham, dia kata Imam Bukhari nyanyuk, dia kata. Imam Bukhari nyanyuk. Dia tidak nyanyuk. Kita tak faham. Dia buat gitu, dia ada kira-kira dia tu. Masa ni lah kita kena faham. Lepas tu Imam Bukhari ada ayat ke dalam kitab dia pakai gini kaedah? Tak ada ayat. Ni kaedah ni orang kemudian kaji, dia buat kesimpulan gitu. Ni kesimpulan. Ada setengah kerja ni tak siap. Dengan seorang buat, dia kena nak faham hak tu, nak hadai hak tu, nak hidangkan tu dengan sempurna. Dia kena kerja banyak lagi. Orang lain kena buat. Susah. Setengah-setengah tu kita learn ni nak main senang je kan. Hak senang tu lagi orang nak kan. Orang zaman dulu tidak. Kau payah kita, kau seni kita, kau bernilai. Kita tidak. Zaman kemudian ni dia kira asas rupa ya. Ni pusina juga, tu pusina juga. Lebih kurang berlian belakang. Tak apalah palsu, pusina je. Orang zaman dulu tidak. Dia nak menilai. Yalah kebelian ngerti kau ni. Nampak pusina? Kok sebenarnya bernilai ngerti kau ni. Macam mana kita nak tahu nilai dia? Dia jenis lagu tu. Masing-masing. Tapi kalau nak baca kitab-kitab dulu, susah. Dia tidak semua kitab learn ni. Kitab learn ni boleh faham sendiri. Memang tujuan pengarang dia pun buat nak suruh sebanyak mungkin orang faham, semudah mungkin. Dia memang lagu tu. Dia tak serupa. Zaman ni cara menulis kitab pun tak serupa. Kalau kita nak baca kitab baru, senang, tak apa, tak perlu. Lagu-lagu saat ni tak perlu. Tapi kalau nak baca kitab dulu, jangan. Itu bermain. Sebab masuk dalam hutan buah masuk dalam hutan tebal buah besar. Jangan buah tak terlalu. Boleh faedah.